Kerakusan pemilik bot pukat tunda untuk mengaut keuntungan hasil laut berganda mengakibatkan kumpulan nelayan pesisir pantai hilang punca pendapatan. Dan selain itu, insiden bakar bendera parti cemari kempen Pilihan Raya Kecil Parlimen Rompin. Dan untuk laporan menyeluruh, kita berlintas langsung bersama wartawan Jasmi Faizal Muda di Rompin, Pahang. Silakan. Terima kasih Miza Yusni di Angkasa Puri. Ketenangan hari ketiga kempen Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Rompin tercemar dengan insiden bendera sebuah parti bertanding dibakar individu tidak dikenali. 2 laporan polis telah dibuat dan pihak berkuasa mahu semua parti bertanding mengawal tindakan para penyokong masing-masing untuk lebih matang serta tidak mencetuskan ketegangan sepanjang tempoh kempen. Menurut satu kenyataan polis yang dikeluarkan Ketua Pusat Media Ibu Pejabat Daerah Rompin, Superintendent Abdul Aziz Mahmud, pihaknya telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Pihak berkuasa juga telah meningkatkan tahap rondaan agar insiden serupa tidak berulang. Pada masa sama, satu jawatan khas telah ditubuhkan agar tiada pelakuan jenayah berlaku sepanjang PRK. Sekali lagi, ingatan dikeluarkan kepada 2 parti bertanding untuk memohon permit sebelum melakukan sebarang program maupun ceramah. Teruskan segala perancangan pembangunan yang dilakukan Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Komitmen disuarakan calon Barisan Nasional BN Datuk Hassan Arifin sekiranya dipilih dalam Pilihan Raya Kecil Parlimen Rompin 5 Mei ini. Yang mana ia bakal menjadi kemudahan untuk dinikmati oleh warga komuniti Perak khususnya bagi terima kasih diucapkan pada Encik Abdul Aziz atas penyampaian celeritis pendapat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati sekalian, dengan itu tadi ya, pembangunan harus diteruskan. Dan yang pentingnya adalah Rompin ini pembangunan mesti sesuai dengan keadaan di sini, iaitu dari segi pertanian, pelancongan, pertanian bertahap tinggi, ya. High teknologi pertanian harus diperkenalkan di Rompin ini. Aquaculture adalah satu sektor yang sangat penting di Rompin. Hotel masih berbeza. Hotel masih berbeza. Golongan nelayan pantai memanfaatkan tempoh ini dalam meningkatkan sumber pendapatan masing-masing, memandangkan sumber ikan terutamanya di Laut Cina Selatan sangat tinggi. Namun kelebihan itu seolah-olah disekat dengan kegairahan bot pukat tunda yang menceroboh kawasan Zon 5 Batu Nautika itu. Wartawan Noor Yusof ke lokasi yang dimaksudkan bagi melihat sendiri senario itu. Jeti Kuala Rompin ini merupakan lokasi kumpulan nelayan pesisir pantai menaikkan hasil tangkapan mereka. Namun kekecewaan jelas terpancar di wajah masing-masing memandangkan kawasan tangkapan mereka didakwa telah diceroboh bot pukat tunda sehingga ada ketikanya kumpulan ini pulang dengan tangan kosong. Kelebihan kepada mereka selama ini dengan pewartaan zon khusus digugat dengan kehadiran bot pukat tunda sekaligus menafikan hak kumpulan ini. Terdiri daripada 200 keluarga nelayan, mereka menyuarakan kebimbangan selepas melihat keadaan yang berlaku ketika ini. Sedangkan bot pukat tunda itu mampu melakukan aktiviti penangkapan ikan sehingga ke kawasan laut dalam. Kegusaran yang disuarakan itu juga ada asasnya, memandangkan mereka ini kebanyakannya terdiri daripada keluarga yang kurang berkemampuan sehingga terpaksa bertaruh nyawa untuk mencari rezeki harian. Bagi keperluan diesel sahaja mereka perlu mengeluarkan modal antara 40 hingga 60 ringgit menggunakan boat fiber. Tetapi kini kepulangan mereka selepas keluar ke laut sehingga 30 batu nautika hanya dengan tangan kosong. Tidak mahu keadaan berpanjangan, kumpulan ini juga mendakwa telah melaporkan masalah berkaitan kepada pihak berwajib memandangkan kegiatan pencerobohan itu seolah-olah tiada noktahnya. Jadi kita cari makan pun susah dah sekarang ni. Kena pergi laut 30 batu tu. Biasa kita main 5 batu, 6 batu je. Sekarang ni kena pergi 30 batu ke laut. Barulah ada ikan. Kalau boleh minta lah. Pak kuasa buat lah. Yang mana yang sepatutnya dibuat-buat lah. Tangkap ke benda ikut lah. Nyanyi lah yang kecil ni. Kalau boleh satu lagi cadangan.
pihak Kajang buatlah tukung. Lapang batu ke darat ke, batu ke darat ke untuk nelayan pantai ni. Polis pun ada, yang Jabatan Laut pun ada, mana Maritim pun ada. Jadi diorang memang mana nak bagi kerjasama mana dengan nelayan-nelayan ni. Tapi bila kita telefon apa semua, benda tu tak sampai. Jadi kita pun rasa perah je, biarkanlah. Nak buat macam mana? Pelanggaran syarat ni memang kita kecewa lah. Sebab dia tempat pembiak ikan-ikan ni, dia kawasan 5 batu ke darat. Dari segi pembiakan benih-benih ikan ni lah. Bila dia masuk zon larangan tunda, jadi benih habis. Itu yang merosakkan mana dari segi ikan jadi mana rosak benih, pupuh jadi. Pukat tunda ni dia kira kaut bersih. Apa barang yang lalu depan pukat dia semua habis dia sapu. Jadi kami nelayan-nelayan ni yang pakai jaring semata-mata ni memang orang kata memang terjejah lah pencarian dia untuk nak mendapatkan hasil tangkapan. Memang orang kata terlalu itulah orang kata terjejah lah. Dia ni kadang-kadang ada ramai mata-mata juga di kalangan bot zombie ni, bot pukat tunda ni. Dia bila tahu kita dapat ikan situ pada hari ni, dia esok ataupun malam nanti kita menangkap ikan siang hari, malam nanti dia mencuba masuk. Ya, bukan senang untuk mendapat sejumlah ikan yang seperti kita saksikan ini. Keringat mereka bukan sedikit yang tercurah dan peluh yang menitih tentunya mereka rasa tergilan apabila ada pihak-pihak tertentu yang sepatutnya tidak menceroboh kawasan mereka melanggar peraturan ini. Dan kita harapkan pihak berkuasa dapat membantu membenteras kegiatan yang tidak bermoral ini. Nur Yusof bersama juru kamera Riza Razak untuk RTM. Dan rintihan golongan nelayan itu akan kami panjangkan kepada pihak berkaitan dalam tempoh terdekat. Laporan seterusnya. Terkenal dengan aktiviti memancing di sungai dan laut sesuai dengan kedudukan daerah Rompin yang berhampiran dengan alam semula jadi, menjadikannya salah satu lokasi pelancongan. Melihat kepada potensi itu juga, penginapan rumah rakit terapung telah memberi pengalaman menarik kepada pengunjung, khususnya kaki pancing. Rompin River Village antara yang menyediakan kemudahan itu juga aktiviti-aktiviti lain. Terletak di Kampung Gading dengan jarak 18 km dari Bandar Kuala Rompin, pemiliknya Fazil Mansur telah mengeluarkan modal sebanyak RM20,000 bagi sebuah rumah rakit. Buat permulaan, hanya 3 rumah rakit dibina pada 2013 di Tanah Rizab Tol Sungai dengan kekurangan infrastruktur. Bagaimanapun, melihat kepada sambutan yang semakin menggalakkan, pihak pengurusan memutuskan untuk menambah baik semua kemudahan dalam memberi keselesaan kepada pengunjung. Dengan kadar sewa serendah RM80 sehingga RM180 sehari, pengunjung berpeluang melakukan aktiviti-aktiviti seperti memancing udang galah dan ikan, mencari kepah, melihat kunang-kunang serta menyusuri sungai untuk menikmati pemandangan semula jadi. Perancangan kita nak membesarkan lagi, menangkan potensinya memang begitu menggalakkan. Ada ketikanya kalau cuti-cuti sekolah memang kita tak cukup sila. Memang kita tak cukup. So insyaAllah kita akan cuba untuk menambah juga untuk menambahbaikan. Setiap dia. Bagi anda yang berminat, boleh mengunjungi Rompin River Village jika ke Bandar Rompin. Setakat ini saja laporan semasa pilihan raya kecil Parlimen Rompin. Laporan penuh perkembangan semasa PRK ini akan dapat anda ikuti dalam National 8. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Miza untuk laporan semasa yang lain.